Assalamualaikum semua, kembali lagi di Apek Channel. Hari ni Apek akan ajar korang cara breed ikan laga, cara untuk biakkan ikan laga, dan apa cara-cara yang kita akan buat dan apa yang diperlukan untuk kita breed ikan laga. So guys, kita go through satu-satu. So first of all, korang perlukan induk. Induk tu mestilah sepasang, jantan dengan betina. Jangan pula korang sekalikan jantan dengan jantan ataupun betina dengan betina. Sebab kan orang tak dapat beza kadang-kadang jantan yang mana dan betina yang mana. So pastikan korang tak masukkan sejenis dan pastikan korang masuk sepasang jantan dengan betina. Itu pesan Apek tau. Kalau korang silap kat sini, memang bergaduh lah, memang hancur lah ekor orang. Memang sisik tercabut, badan luka-luka, nak rawat tu ambil masa juga. So better korang pastikan lah bukan sama jenis korang masukkan. Korang masukkan sepasang. So keperluan kedua untuk korang beri ikan laga ni ialah bekas yang sesuai. Sama ada korang nak guna foam box ke ataupun besen untuk basuh pinggan macam tu kan, pun boleh. Tapi pastikan tak terlalu besar lah, janganlah terlalu besar. Kalau terlalu besar ni diorang susah sikit nak beri sebab seekor ni duduk jauh. Lepas tu seekor ni pula duduk jauh, sepasang kan, jantan duduk jauh, betina duduk jauh. Tak pun si jantan tu nak approach si betina ni, tapi pusingan dia agak jauh lah, diorang tawaf kat situ. So carilah bekas yang tak terlalu besar, tak terlalu kecil, yang sedang-sedang je, yang korang boleh pakai untuk diorang breed. Dan nanti Apek akan ceritakan kuantiti air untuk letak dalam bekas tu. Korang tak perlu terlalu tinggi, tak perlu terlalu rendah. Sebab bila terlalu rendah, diorang ni tak dapat buat pembiakan. Dan kalau terlalu tinggi, agak susah untuk diorang ambil telur yang diorang jatuhkan. So kalau kau nak tahu dia jatuhkan, siapa jatuhkan, itu Apek akan cerita lagi. So yang macam korang tengok dekat video ni, so Apek letak dalam bekas macam ni. Bekas macam ni pada Apek sesuai lah, walaupun terlalu besar sedikit pada Apek nak cari yang kecil sikit. So yang macam kelabu korang tengok ni, ini amatlah sesuai pada Apek. Satu lagi yang besar sikit ni, macam warna pink, warna hijau apa semua ni, ini terlalu besar sikit. Tapi not so bad, sebab so far so good lah. Apek pakai semua ikan breed dalam ni okey, tak ada masalah. So penjagaan air selepas breed apa semua pun tak ada masalah. So kita cerita pasal pembiakan ni, cara nak biak ni dulu. So sekarang ni bila kita dah isi air dalam ni, kuantiti untuk air tersebut ialah sepanjang kita punya jari ni. Satu jari je. So pada tahap ni, air daripada bawah ni sampai atas ni kita dah celup kan. Kang terapung pula kang, tak cakap celup lagi kang. Korang dah celup tangan sampai ke dasar. So air paras ni saja. So dekat situ kita boleh confirm lah, Apek boleh confirmkan ikan dapat buat pembiakan. Satu lagi, air tak terlalu rendah ataupun air tidak terlalu tinggi, di mana bila si betina ni lepaskan telur dalam perut dia, si jantan dengan betina ni boleh ambil. Dia tak penat sangat lah, dia boleh ambil lah. Sebab kalau terlalu tinggi, diorang ni diorang nak ambil ulang-alik, turun naik. Kat situ diorang akan mengalami sesak lah, tak cukup nafas lah, macam tak adalah. Kira ni diorang penat lah untuk ambil telur dekat bawah tu. Sampaikan nanti akhirnya telur-telur kat bawah tu diorang tak ambil, diorang tinggal saja. So dekat sini konklusi yang Apek boleh sampaikan dekat sini, conclusion. So dekat sini diorang akan lebih mudah lah daripada situ. First proses pembiakan berjalan seperti biasa dan diorang akan senang lah untuk angkat telur apa semua sebab tak terlalu tinggi. Sebab air ni bila korang letakkan tempat terbuka, kalau siapa-siapa letak tempat terbuka lah, air tu akan susut sendiri satu lagi, kalau korang letak tempat tertutup pun sesuai lah diorang. So kalau betina tu dah penat main kejar-kejar, diorang akan berlakunya proses pembiakan lah. So nanti Apek akan sharekan sekali masa proses pembiakan. Dekat sini Apek akan share pula cara kita nak set up air untuk pembiakan ikan laga ni guys. So first, air macam Apek cerita tadi, satu jari je tinggi dia. Air daripada paras dasar sampai ke ni satu jari je. So aku tak boleh ulang tu. So yang kedua, kita nak set up air Apek buat macam biasa je. Apek pakai air paip. Apek pakai air paip, lepas tu bubuh pati ketapang ataupun daun ketapang. So macam kalau korang tengok dalam video ni, Apek letak daun ketapang. So garam kasar macam biasa je. Apek buat macam biasa je, bubuh macam biasa. Cuma garam kasar tu ada kuantiti dia, dalam lebih kurang 1 genggam ataupun kurang daripada 1 genggam macam tu, untuk saiz besar macam tu.
So kat situ kita just gaul kan. Kalau kau nak gaul lah, janganlah buat berpusing apa semua, tak payahlah. Kau biasa je nak bagi, sebab kalau korang biar pun nanti dia akan larut sendiri apa semua. So kat sini korang kena tinggalkan dalam masa semalaman. Contohlah korang buat air tu petang, pukul 6 petang. Lepas tu besok tu dalam pukul 3 petang macam tu korang check balik. Kalau korang dah set up semua, dah letak ikan sekali lah. So dekat sini korang just masukkan ikan, induk jantan dengan betina. So korang letak daun ke tapang kan. Kalau korang letak daun ke tapang, pastikan tenggelam tau. Korang letak pastikan tenggelam. Sebab kalau tak tenggelam, diorang akan buat telur kat situ, diorang akan buat buih. Si jantan akan buat buih dekat situ. Lepas tu si betina akan letak telur dia dekat situ. Diorang sama-sama letak lah. Cuma si betina ni lah yang keluarkan telur. So kat sini, dekat sini yang Apek nak point kat sini, so bila korang nak check dah ada telur ke belum, korang tak boleh tahu sampailah telur tu menetas, baru korang tahu telur tu sebenarnya letak kat situ. So dekat sini sebenarnya korang akan letak satu kertas jernih. Tak kisahlah kertas jernih tu macam mana korang nak dapat kan. Itu pandai-pandai korang Yang Apek pakai plastik je. Bekas plastik mestilah jernih betul. Bekas plastik yang biasa bungkus lauk ke apa kan. Apek pakai yang tu. So kat situ memang kita nampak lah, kalau dia buat buih ke apa kat situ, memang kita nampak dari atas. So kalau dah ada telur pun kita boleh tahu, okey dia dah bertelur, dah boleh alis si betina. So bila dah bertelur, bila dah ada telur dekat situ, kita boleh alis si betina. Sebab apa? Kalau tak alis, si betina ni akan makan telur yang dia buat tu, telur yang dia letakkan pada awal ni dekat situ. Itu aku tak tahu kenapa si betina akan makan. Sebab si jantan yang akan jaga telur si betina tu. So kat situ korang memang kena alis si betina lah. Sebab kalau tak, si jantan tu akan pukul selalu lah si betina ni. Sebab kata orang dah use, tapi ini ikan mah, dia mana tahu saya cuma ikan. So kat sini apa yang korang perlu buat, korang perlu alis si betina. Itulah selepas proses lah. Korang kena alis si betina. So korang boleh rawat lah si betina tu untuk next proses. So kat situ kiranya proses pembiakan tu berjaya lah dekat situ. So kalau tak berjaya, kemungkinan besar ikan betina ni luka saja, ataupun tak sesuai lah orang cakap apa, pembiakan ni tak jadilah kan. Pembiakan ni tak jadi. So kat situ korang kena rawat balik si betina. Itu pun kalau ada luck betina tu hidup, ada luck betina tu bila dah dirawat dia akan mati. So kat sini terpulang rezeki masing-masing. So kat sini Apek akan share macam mana Apek buat proses untuk set up air apa semua. So korang boleh tengok. So kat sini seeloknya korang set up bekas pembiakan tu around 6 petang. So korang dah masukkan induk jantan, betina apa semua. Korang dah letak pati ketapang ke apa semua, garam kasar ke, atau ikut cara korang lah. Korang nak breed macam mana, korang nak biakkan ikan macam mana. So korang simpan ikan tu apa semua. So seeloknya 6 petang kemudian baru korang check balik lagi sekali. So proses pembiakan ni tak berlaku dalam masa sehari tau. Ada yang ambil masa 2 hari, ada yang ambil masa 3 hari. So kat situ terpulang kepada korang punya cara penilaian ikan tu. Kalau korang rasa memang tak sesuai ataupun pembiakan tak jadi, so korang kena ambil balik betina tu, korang boleh rawat. So korang boleh ambil jantan tu, korang boleh rawat balik. So tempoh untuk next breeding untuk si jantan atau betina, si jantan ni ambil masa 2 minggu. Lepas 2 minggu korang boleh breed lain. Ataupun ada juga yang buat lepas jantan tu, lepas dia breed sekali, dia boleh breed yang lain. So dia boleh biak lagi sekali. Dia boleh biakkan, maksudnya tukar-tukar jantan. Jantan just tukar betina. So kat situ, itu ilmu yang terlarang lah sebenarnya. So Apek share sebab buat masa ni memang Apek buat benda tu. So kat situ Apek saja share supaya benda ni boleh, banyak benda lah kat sini orang boleh share. Banyak lah otai-otai kat sini boleh share dekat bahagian komen. Apa pendapat korang pasal ilmu yang Apek dapat ni, apa yang Apek cuba buat sekarang ni. So dekat sini ada juga yang tukar-tukar jantan. Maksudnya jantan tu lepas saja breed yang first tadi, dia boleh breed yang lain. Maksudnya lepas contohlah satu breed ni seminggu, satu breed ni dia bagi masa seminggu lah untuk breed dengan seekor ni, dengan satu bekas best breed ni kan, dia dengan sepasang ni. Lepas tu jantan tu keluar daripada bekas tu, dia pergi breed pula yang lain, dia pergi duduk dalam bekas baru, maksudnya dengan betina yang lain. So dekat situ tu salah satu cara yang biasa ada common lah, yang biasa Apek dapat tahu. So Apek pun buat benda tu sebenarnya. So kat sini Apek saja share dengan korang untuk pengetahuan umum, ataupun yalah banyak otak-otak boleh share maklumat ataupun share info dekat bahagian bawah komen ni. So apa-apa korang tinggal komen je, InsyaAllah kita share sama kita, InsyaAllah tak ke mana benda tu. So dengan lagi satu, kalau betina pula lepas saja breed, ni memang kena rehat.
Yang betina sebab dia dah buang telur dia, so dia kena perlukan telur yang baru. Kat sini korang kena pump balik betina tu untuk penuhkan balik telur-telur dalam badan dia. So untuk next breeding biasanya betina ni paling lama orang pump dalam 2 minggu ataupun seminggu. Ada yang biasa, ada breeder lain share dengan pet seminggu je dah penuh telur. Macam tu pun ada. Tapi biasa ada breeder-breeder lain juga yang share dengan pet, diorang nak pump telur, diorang biasa bagi sebulan betul-betul penuh ni. Macam tu lah. So kat situ banyak info yang kita share. Sesama breeder pun ada share info dengan pet. So kat situ banyak benda barulah kita dapat tahu. So kat situ macam mana cara rawat ekor apa semua. So kat sini yang Apek share sebelum-sebelum ni, kalau korang perasan ikan 2 ekor yang macam samurai seekor ni kan, seekor lagi tu tumpuk-tumpuk, ikan A dengan ikan B kalau korang tengok video Apek sebelum ni. So dekat sini kita akan nantikan dalam seminggu. So Apek bagi selingan je, siapa yang belum tengok korang boleh tengok video Apek sebelum ni. Kesana lah. So guys, semoga bermanfaat. Apa-apa korang boleh komen di bahagian bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video Apek ni guys. Assalamualaikum dan semoga berjumpa lagi di next video. See you soon guys. Semoga berjaya.